نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah kita sama-sama membuka majlis kuliah maghrib kita pada malam ini dengan baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya kasihi Tuan Imam dan seterusnya Tuan Bilal dan seterusnya ahli-ahli jemaah, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala yang bersama-sama hadir pada malam ni di balai ibadah Ampul Mata-Mata dan juga yang berada di line kita pada malam ni. Alhamdulillah, malam ni kita bersama kembali dalam sesi mengenali dan juga mempelajari, mendengar kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sentiasa sebutkan bahawa kita mengambil, memetik daripada kisah-kisah para sahabat ni adalah kerana atas saranan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku adalah umpama bintang-bintang di langit. Jadi bagaimanakah kamu akan dapat mengambilnya, maka kamu akan memperolehi panduan daripada mereka ini. Jadi selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada orang yang kita dapat ambil selain daripada para sahabat ni, kerana para sahabat adalah orang-orang yang telah diubah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada manusia-manusia yang biasa-biasa, yang hanya menyembah batu, yang hanya meminum arak, hanya berperangai membunuh anak-anak dan sebagainya. Tapi selepas daripada tu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengubah mereka apabila mereka dimasuk Islam. Jadi amat-amat pentinglah kita untuk melihat apakah hasil daripada tarbiyah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, hasil ditikan, hasil pembentukan yang dibuat oleh Nabi pada para sahabat. Jadi seperti biasa, insya-Allah kita akan ambil seorang sahabat pada setiap malam ni, dan kita akan tengok apakah perkara yang paling menonjol, perkara yang terlihat yang paling terkedepan dalam kisah para sahabat tersebut. Malam ni kita akan bersama-sama dengan seorang wanita, seorang perempuan. Sebab perempuan ini bukan perempuan-perempuan biasa, tapi dia adalah ibu kepada kita semua. Yang termasuk dalam ummahatul mu'minin, ummahatul mu'minin, iaitu ibu-ibu kepada orang yang beriman. Siapa yang letakkan nama ni ialah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, menamakan wa azwajuhu ummahatukum, isteri-isteri Nabi itu adalah ibu-ibu kamu semua, ibu-ibu orang beriman. Jadi nama isteri-isteri Nabi ini digelar sebagai ummahatul mu'minin, ibu kepada orang beriman. Jadi semua kita orang beriman, jadi ibu kita yang yang memang tak boleh kahwin dan sebagainya pada masa tu ialah semasa hidup mereka ni dipanggil sebagai ummahatul mu'minin, iaitu isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ni kita ambil salah seorang daripada mereka. Mereka ni ramai. Namanya adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah. Kita tak ambil lah Aisyah ke dan sebagainya, kerana Aisyah ni dah banyak, dah popular dah, banyak cerita dia. Bila kita baca hadis, kita akan baca tentang Aisyah ni. Jadi Ummu Salamah ni jarang-jarang ada cerita kan. Jadi ulama-ulama telah ambil
kumpulkan kisah hidup Ummu Salamah ni, dan dilihat bahawa ada satu perkara yang penting pada Ummu Salamah ni. Kita akan tengok sama-sama. Ummu Salamah ni adalah anak seorang pembesar Arab Quraisy. Jadi dia ni satunya ialah dia ni bukan orang biasa-biasa. Nama dia bukan Ummu Salamah, tapi nama dia adalah Hindun, nama dia. Hindun. Jadi Hindun ni nama popular lah bagi orang Arab dulu. Isteri kepada Abu Sufyan pun nama dia Hindun juga. Yang kira jahat lah mula-mula tu, tapi selepas tu masuk Islam, alhamdulillah. Jadi dia ni telah berkahwin dengan seorang yang bernama Abdullah bin Abdul Asad. Abdul Asad ni kalau ikutnya Abdul Asad adalah nama yang ikutnya tidak boleh lah, sebab itu nama jahiliah. Nama selepas daripada itu ditukar oleh Nabi. Nabi kalau berjumpa dengan sesiapa sahabat yang masuk Islam, kalau nama tu nama tak baik, nama tu nama syirik, ataupun nama apa-apalah yang bercanggah dengan agama, maka Nabi akan ubah nama orang tu. Jadi contohnya ialah di sinilah orang Arab nama biasanya Abdul Asad. Abdul ni makna hamba, Asad tu maknanya singa. Jadi nama dia Abdul Asad, hamba singa. Mana boleh hamba singa? Hamba Allah saja boleh ni. Jadi Nabi akan ubah nama orang-orang yang macam ni. Nama yang terbaik ialah Abdullah lah. Jadi nama dia ialah Abdullah bin Abdul Asad. Dia dan isteri dia iaitu Ummu Salamah ni. Ummu Salamah ni nama dia kita kata tadi Hindun, tapi oleh kerana dia dapat anak, yang pertama anak dia ialah nama dia Salamah. Salamah ni lelaki, bukannya perempuan. Cuma kalau orang apa ni kita panggil Salamah perempuan lah. Tapi Ummu Salamah tu memang perempuan lah, sebab dia mak kepada Salamah. Jadi dia kata antara orang yang awal-awal masuk Islam, Nabi kita SAW yang mula-mula masuk Islam ni ialah iaitu isteri baginda lah, Khadijah binti Khuwailid, dan kemudian tu anak-anak baginda, iaitu anak-anak perempuan Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah dan seterusnya, tu Fatimah. Itu adalah anak-anak Nabi yang mula-mula masuk Islam. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sebab Sayyidina Ali ni memang tinggal di rumah Nabi sejak daripada kecil, sebab dia anak kepada, dia ni sepupu Nabi Ali ni, tapi anak kepada Abu Talib. Abu Talib ni ramai anak, dia miskin, jadi dia tak cukup duit nak jaga anak-anak dia ni, tak bagi makan. Jadi dia suruh Sayyidina Ali ni tinggal bersama dengan Nabi SAW, tinggal dengan sepupu lah. Jadi maknanya sebab Nabi SAW selepas daripada umur 25 tahun, Nabi ni banyak harta, kira kaya lah. Sebab apa? Sebab Khadijah. Nabi kahwin dengan Khadijah. Khadijah ni orang kaya di Mekah tu. Jadi selepas daripada tu masuk Islam semua tu, kemudian orang yang di luar rumah, di luar rumah Nabi ni yang masuk Islam, yang pertama ialah Abu Bakar, kawan sahabat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada tu masuklah Islam Abdullah bin Abdul Asad dan juga isterinya Ummu Salamah ni. Jadi maknanya dia ni dah bersama-sama dengan Nabi pada mula di Mekah lagi. Tapi adalah suami dia tu, nama dia Abdullah bin Abdul Asad. Jadi selepas daripada Islam ni telah dizahirkan, maknanya Nabi SAW disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengiklankan dakwah ni. Ceritakan kepada orang ramai, jangan sembunyi-sembunyi lagi. Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, fasda' bima tu'mar wa arid anil musyrikin. Allah Ta'ala kata fasda' maknanya ceritakan kepada semua orang, bima tu'mar, dengan apa yang kamu Muhammad diberi tahu. Maknanya apa-apa yang Allah Ta'ala beritahu kepada kamu mesti beritahu kepada orang. Perkara tu berlaku pada tahun yang ketiga kenabian. Maknanya Nabi ni berdakwah secara rahsia-rahsia selama 3 tahun. Lepas 3 tahun turun ayat tu daripada surah An-Nahli. Surah An-Nahli surah Lebah. Dalam surah tu Allah Ta'ala kata fasda' bima tu'mar wa arid anil musyrikin. Jangan hirau kepada orang-orang kafir musyrik ni, jangan hirau mereka, teruskan kerja kamu wahai Muhammad. Mereka nak buat apa pun jangan hirau. Wa arid, Allah Ta'ala kata wa anil musyrikin. Jadi bila Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah secara terang-terangan ini, maka berlakulah penyeksaan, kata, iaitu orang kafir pun mulalah menyeksa sahabat-sahabat ni.
siapa yang masuk Islam, siapa yang ikut Muhammad, mereka akan kena seksa. Memang banyaklah kena seksa, dahsyat-dahsyat kena seksa. Bukan biasa-biasa lah seksa-seksaan tu. Kita pun tak pernah kena, kita pun tak boleh imagine. Setengah tu dibalut dalam tikar, lepas tu diletakkan di atas api, setengah tu dibakar di atas apa ni, bara api, sehingga menitiplah lemak-lemak mereka tu jatuh ke atas api tu sehingga padam api tu. Ada yang diikat dengan kaki dia dengan tali, kemudian diheret dengan kuda di keliling Mekah tu. Ada yang diletakkan batu di atas dada di tengah panas seperti Bilal, dan ada yang dibunuh seperti Sumayyah. Jadi macam-macam, ada yang dibunuh dan sebagainya. Jadi cerita kita ni, iaitu Ummu Salamah ni, dia dengan isteri dia, bila keadaan ini berlaku dah sangat-sangat dahsyat ini, maka dia berkatalah kepada suami dia, kita hijrahlah, dia kata. Sebab Nabi SAW pada masa tu, Nabi kata, siapa yang berada di Mekah ni yang rasa perlu hijrah, maka pergilah berhijrah. Nabi kata, ke mana? Iaitu ke Habasyah. Habasyah ni di mana? Seberang laut. Seberang laut maknanya, kalau kita ni bukan Labuan, bukan macam Labuan, jauh lagi. Laut Merah pada masa tu. Laut Merah ni bukannya 10 km, 20 km kan, maknanya berhari-hari naik kapal pada masa tu. Jadi terpaksa pula tu seberang Laut Merah tu. Kalau kita tengok peta pada hari ni pun, kita tengok dalam tengok map apa benda, tengok Google internet semua tu, kita akan tengoklah mereka seberang daripada Jeddah tu naik kapal, kemudian seberang pergi ke negeri Sudan. Kemudian selepas daripada tu, daripada mereka terpaksa berjalan kaki pula tu pergi ke tempat Raja Najasyi. Jadi Nabi SAW kata, Raja Najasyi ni baik, kamu siapa yang nak pergi sana, pergi sana, sebab dan kamu boleh duduklah di sana. Dan Nabi kata, kalau kamu dah dengar bahawa kita orang Islam ni dah okey, dah menang, aku dah menang, kamu datanglah semula, baliklah semula ke sini. Jadi ramailah sahabat-sahabat yang telah pergilah ke Habasyah ni. Ada dua kumpulan pergi. Kumpulan yang pertama pergi ialah 12 orang lelaki, 4 orang perempuan. Itu satu grup yang pertama. Tapi mereka pergi pada masa tu bukan mudah. Mereka terpaksa pergi sembunyi-sembunyi. Sebab orang kafir, orang Quraisy ni dia memang jaga, dia blok kan. Di sempadan-sempadan lah. Jadi maknanya kalau kita terpaksa masuk ke dalam semok lah, mana gitulah kalau ikutnya. Tapi dulu pada pasir lah. Dengan susah payahnya, lalu berhijrahlah kumpulan yang pertama, iaitu 12 orang lelaki, 4 orang perempuan. Bila berjaya tu sampai ke sana, pergi pula ke rombongan yang kedua. Orang yang dah pergi ke sana tu hantar cerita balik, bawa berita bahawa sangat bagus. Siapa ni? Tu Raja Najasyi. Lalu baliklah, pergilah pula yang grup yang kedua, pergi ke Habasyah, dipanggil hijrah yang kedua, iaitu 83 orang lelaki dan 19 orang perempuan. Jadi jumlah semua sekali lebih kurang 100 lebih lah mereka ni. Ada dalam 120 orang lah lebih kurang. Orang Islam berada di negeri Habasyah. Negeri Habasyah ni bukan negeri biasa-biasa, bukannya macam negeri Arab. Memang lain langsung daripada orang Arab ni. Dah lah warna kulit mereka lain, bahasa lain, agama lain, budaya lain, makanan lain, suasana pun lain, semua lain. Sebab orang Afrika tempat Habasyah ni. Zaman sekarang pun kita boleh tengok saya ada dalam peta ada tempat tu. Gereja-gereja tu masih ada lagi yang ditinggalkan oleh zaman Habasyah tu. Jadi Habasyah ni pada masa tu, Najasyi ni dia jadi raja situ, dia agama Kristian, orang tempat tu Kristian. Sampai sekarang orang tempat tu Kristian lagi. Jadi dia ni Kristian tu, jadi dia ni, tapi dia ni orang yang baik. Jadi pernah lah bila sahabat-sahabat kita ni pergi, orang Quraisy ni dia tak boleh. Dia pun buatlah projek dia lah. Projek dia apa? Iaitu menghantar dua orang yang paling cerdik di kalangan orang Arab pada masa tu. Seorang bernama Amr ibn As, seorang bernama Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dua orang ni utusan, dia hantar pergi ke ni. Jadi sebenarnya ada hubungan dah diplomatik, adalah hubungan diplomatik di antara Mekah dan juga Habasyah dengan Najasyi. Jadi bila dia pergi ni, apa tujuan dia pergi dua orang ni? Dia hantar oleh orang Quraisy ni, tujuan dia ialah nak bawa balik semua 120 orang tu yang telah hijrah ni, yang dikatakan bahawa ini adalah orang-orang sesat. Jadi pergi cerita
Abdullah Amru ibn al-As ni, dia ni masuk Islam akhirnya, alhamdulillah. Amru ibn al-As ni, Amru ibn al-As ni orang Islam yang dia pandai, dia cerdik, dia ni macam-macam lagi dia ni tentera. Dia lah yang membuka negeri Mesir selepas daripada tu. Maknanya kalau kita pergi negeri Mesir, nantilah kalau border-border buka nanti, kalau kita orang pergi melawat negeri Mesir, di negeri Mesir tu ada satu masjid besar, nama dia Masjid Amru ibn al-As. Masjid Amru tu dianggap macam masjid yang terbesar lah di negeri Kairo tu, di Kairah tu. Masjid tu memang masjid yang mula-mula dibina oleh Amru ibn al-As. Bukan Masjid Azhar, bukan masjid tu, bukan. Ni masjid memang Amru yang buat masjid tu. Masjid tu besar ada. Jadi Amru ni hebat dia ni. Masa jahiliah dulu, dia ni jahat juga. Dia bergerup lah sama gang dengan Abu Jahal. Jadi Abu Jahal dah buat keputusan dah, kita hantar Amru bin As ni, hantar ke Habasyah untuk ambil balik orang-orang sesat, orang-orang yang menyibuk, orang-orang yang lari daripada kampung ni, nak minta beri balik, serah balik kepada kami. Itulah utusan dia, kerja Amru. Bila dia pergi ke Habasyah, dia minta kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi kata, mereka ni salah apa yang kamu nak ambil balik ni? Itulah maknanya. Dia kata, mari kita tanya dia, apa salah mereka. Jadi yang tadi ni, Ummu Salamahnya, Abdullah ibnu Abdul Asadnya, lepas tu ada seorang sahabat lagi yang masyhur pada masa itu, di situ ialah Sayyidina Uthman pun ada juga. Kemudian seterusnya ada juga ialah Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, abang kepada Sayyidina Ali lah, abang kepada Sayyidina Ali, nama dia Ja'far. Jadi Ja'far tu akhirnya pergilah cerita kepada Najasyi ni, raja ni. Dia kata, kami dulu jahat, kami dulu makan bangkai, kami sembah berhala, kami ni syirik, kami begini, kami begini. Sekarang ni tiba-tiba datanglah seorang yang bernama Muhammad, dia ajak kami kepada benda-benda yang baik. Ajaran kami, dia kata tuanku, dia kata sama dengan ajaran yang tuanku pegang ni, iaitu Kristian, iaitu Tuhan Allah gini sebagainya. Jadi Najasyi ni tolak apa ni Amr ibn As ni, dah, dia kata balik awak. Jadi dia kena halau balik. Tapi macam-macam lah dia buat lagi, akhirnya tak berjaya, dia balik free, balik tangan kosong lah, gitu kan. Tu cerita dia semasa di Habasyah. Jadi salah seorang daripada sahabat yang berada di Habasyah ni ialah Ummu Salamah dan juga suami dia, iaitu Abdullah bin Abdul Asad tadi. Tu satu cerita. Kemudian habislah cerita tu, cerita lain pula berlaku. Apa berlaku ni? Selepas daripada sahabat-sahabat ni, Ummu Salamah semua pergi ke Habasyah ni, tiba-tiba berlaku pula satu perkara, iaitu Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Islamnya Umar bin Al-Khattab. Dua di Mekah ni tak ada lah orang lain yang power, yang kuatnya, yang kuat gustinya, kuat samsinnya, kuat gedebernya, kuat apa benda semua, tak ada lah. Di Mekah tu dua orang ni, pemuda lah pada masa tu, Umar bin Al-Khattab dengan Hamzah. Jadi tiba-tiba selang 3 hari saja, mula-mula Hamzah masuk Islam, lepas tu Umar bin Al-Khattab pula masuk Islam. Jadi apabila kedua-dua masuk Islam, tersebarlah berita, iaitu kata viral apa, sampailah ke Habasyah sana. Dia kata tak ada dah, orang Mekah semua dah masuk Islam dah. Masuk Islam. Cerita lain pula, cerita tak betul. Macam-macam lah sekarang lah. Macam sekarang kita pun tak tahu apa yang berlaku sana, berlaku sini, berlaku di Rusia, kita pun tak tahu. Kita tak tahu sebab apa, banyak sangat berita, semua berita kita pun tak tahu. Jadi yang cerita ni pula ni, orang Habasyah ni tak tahu apa yang berlaku sebetul-betulnya. Sebenarnya bukannya orang Mekah tu masuk Islam, cuma 2 orang saja yang masuk Islamnya, iaitu orang kuat di Mekah tu. Bukannya orang Mekah masuk Islam. Jadi mereka pun buat apa? Orang Habasyah ni bila dengar sampai berita mereka bahawa orang Mekah masuk Islam, mereka pun berkemas-kemas lah, packing bag lah, nak balik dah semula. Kita gembira lah, mereka ni gembira sampai masuk ke Mekah. Ada setengah dah sampai ke Mekah dah, ada setengahnya tak sampai lagi. Apa benda? Tengok-tengok berita palsu. Berita viral tu, viral palsu. Rupa-rupanya cerita apa? Cerita dia begini, cerita dia. Yang cerita jadi macam tu. Yang jadi viral tu. Nabi ni, sekali Nabi SAW pergi ke Kaabah.
Jadi Nabi baca Quran, orang Quraisy tu ramailah, dia duduk lepak-lepak di dekat-dekat Kaabah tu. Jadi kemudian Nabi pergilah baca Quran pada mereka ni. Nabi baca surah An-Najmi. An-Najmi wan najmi iza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tu ayat tu panjang ayat tu Nabi baca. Orang Arab faham yang Nabi baca tu. Jadi mereka ni bila Nabi baca, kalau kita tengok dalam surah An-Najmi, surah An-Najmi tu, wan najmi iza hawa tu, hujung tu surah tu ada sujud sejadah. Hujung surah tu. Dia samalah macam Iqra. Iqra ada juga sujud sejadah. Kita kalau sujud sejadah, kalau sampai kepada ayat sujud sejadah, kalau kita baca Quran, sunat kita sujud lah. Sunat kita sujud. Kalau seorang ke, tapi kalau imam dalam sembahyang imam sujud, kita sujud lah. Jadi kita hari Jumaat kita baca jadi sejadah ni banyak dalam Quran, bukannya satu saja ada 14 nak semua sekali tempat dalam Quran. Salah satu daripada sujud sejadah ni ada dalam surah An-Najmi ni. Nabi bila baca surah An-Najmi tu, baca sampai hujung, kemudian sampailah ke ayat yang menyuruh sujud. Bila sampai situ Nabi pun sujud. Gitu. Yang peliknya, orang Arab Quraisy yang duduk ramai-ramai tu di dekat depan Nabi tu, masa Nabi baca ayat tu mereka pun sujud juga. Gitu. Nabi sujud, mereka pun sujud. Macam mana mereka boleh sujud? Sebab ayat tu memang macam, kalau kita baca betul-betul, kita baca surah An-Najmi tu, dia macam pukau sikit, dia macam pukau orang. Sebab apa? Ayat itu cantik. Ayat itu menarik. Bila dengar tu orang Arab lah, dia faham. Jadi bila Nabi baca, dia pun Nabi sujud, dia sujud semua. Cerita itulah yang menjadikan orang sampailah berita kepada Habasyah tu, jauh tu, iaitu apa? Orang kafir masuk Islam semua dah. Selepas daripada Hamzah, selepas daripada Umar, orang kafir pun dah sujud dah. Bila orang kafir ni sujud semua kepada tu, bila Nabi baca Quran tu, mereka selepas daripada sujud tu, barulah mereka ni macam tersedar, kita ni apa hal ni, kenapa kita sujud, dah kena pukau dah kita ni. Jadi timbullah satu cerita lain pula, iaitu cerita apa? Mereka kata Muhammad tadi masa dia baca Quran tu dia ada puji berhala kita, sebab itulah kita sujud pula dah. Itu kisah tu, nama dia kisah Gharanik, nama dia kisah Gharanik, nama dia kisah Gharanik, iaitu kisah orang kafir Mekah sujud semasa Nabi sujud, kerana mereka kata bahawa mereka kata Muhammad telah memuji berhala-berhala kita, sebab itulah kita sujud. Jadi akhirnya cerita dia ialah cerita tu bohong, iaitu mereka sebenarnya tak beriman, tapi orang Islam dah balik dah. Jadi balik ni macam-macam lah pula, ada kena tangkap pula, ada kena seksa pula, ada kena macam-macam lah. Termasuklah yang berlaku kepada sahabat yang bernama tak ingin kita sebut tadi, iaitu Ummu Salamah. Balik kepada cerita Ummu Salamah tadi tu, selepas daripada tu, jadi dia selepas daripada dia kena azab makin semua sekali tu, akhirnya sampailah kepada masa pula, iaitu masa hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi tadi hijrah ke Habasyah, sekarang hijrah ke Madinah pula. Bila orang Madinah dah masuk Islam, dah maknanya orang Madinah dah buat perjanjian dengan Nabi, perjanjian Aqabah yang masyhur tu, iaitu perjanjian bahawa kita akan tolong orang Islam, kita akan pertahankan Muhammad, kalau kamu datang pada kami, kami akan tolong semua sekali lah. Jadi selepas daripada tu, maka Nabi SAW pun beritahu kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabat semua, siapa yang boleh hijrah sekarang ni, sila hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Bukan macam hijrah tadi tu siapa-siapa yang tak larat, siapa-siapa yang ni saja. Kalau Habasyah ni untuk orang-orang yang memang yang rasa nak hijrah saja. Tapi di Madinah ni tidak. Madinah ni semua orang kena hijrah, kecuali orang kena tahan, kecuali orang kena penjara, kecuali orang kena ikat. Itu saja tak apa, dibenarkan. Dalam Quran ada sebut tentang hijrah ni. Jadi hijrahnya para sahabat ni, maka sahabat pun keluarlah daripada rumah ni, masing-masing lah, tinggallah hanya beberapa orang sahabat saja. Jadi salah seorang daripada yang tinggalkan Mekah ni, jadi dua kali lah Ummu Salamah ni. Tadi sekali dia dia telah hijrah ke Habasyah. Jadi sebab tu lah ramai sahabat-sahabat yang berhijrah dua kali ni,
dia panggil sebagai orang-orang yang hijratain, dia panggil orang yang mempunyai 2 hijrah. Hijrah ni special lah. Sebab apa? Hijrah kerana Allah SWT, bukannya hijrah pergi makan angin, bukannya hijrah pergi cari kerja, bukan. Hijrah memang nak menyelamatkan agama. Jadi selepas daripada tu, dia ni dia pun bersiap-siap lah dengan suami dia, Abdullah bin Abdul Asad tadi. Siap-siap je suami dia, carilah unta semua, nak naik unta. Dia pun bawa lah anak dia Salamah tadi tu. Anak dia tu masih kecil lagi, masih baby lagi. Jadi dia pun bawa, naiklah unta dia, berjalan lah. Jadi kalau kita pernah pergi ke Mekah tu, kita tahu Mekah, lepas tu kita ada Tan'im. Tan'im tu ialah jalan nak pergi ke Madinah. Tan'im tu, kalau orang zaman dulu maknanya dia akan lalu ke situ. Orang zaman sekarang tak lalu lah. Orang zaman sekarang ni dia lalu jalan lain. Sekarang ni pula ada kereta api laju pula daripada Jeddah tu pergi ke Madinah. Dulu dia nak naik unta. Naik unta tu dia akan lalu ikut Tan'im. Tan'im tu sekarang ada satu masjid besar tu, tempat kita kita pergi niat umrah situ lah, tempat mandi semua tu, pakai ihram, lepas tu masuk balik ke. Jadi sampai di situ cerita dia, apa yang berlaku rupa-rupanya. Jadi dia naik unta lah tadi, dia suami dia naik unta, 2 ekor unta. Lepas tu tiba-tiba family dia ni, family siapa? Family Bani Makhzum ni, family isteri dia lah. Family isteri dia dan juga family suami dia ni tahu rupanya, ya Allah, tahu apa? Tahu dia nak lari. Jadi mereka pergi sekat. Jadi bila sekat tu dah sekat dia nak lari juga, dia nak pergi juga. Akhirnya mereka pun ni cerita berebut anak ni, berebut anak, bukan berebut anak, sampai dia kata dia tarik tu anak Salamah tu, dia tarik tangan tu sampai dia kata terseliyuh kan, kata cabut tangan, bukan dapat tangan saja, tu anak patung. Jadi maknanya sampailah tu dia terpaksalah melepaskan anak dia. Jadi sekarang ni anak dia berpisah. Lepas tu ni kabilah dia ni, geng-geng kabilah dia ni kata kepada suami dia, awak nak pergi sekarang ni, awak pergi seorang-seorang. Jadi sekarang ni tak ada benda. Jadi dia pun katalah kepada suami dia, dia kata tak apalah, dia kata kau pergilah seorang. Dia kata aku akan tunggu kat sini, tengok apa jadi. Jadi itu cerita Ummu Salamah lah. Jadi Ummu Salamah tu sedih lah dia. Jadi dia pun anak dia tu Salamah tadi diambil oleh keluarga suami dia. Lepas tu dia pula ni diambil oleh keluarga dia. Jadi terpisah lah 2 orang. Dia terpisah dengan anak dia pula tu. Jadi cerita ni lah, dia sangat sedih. Setiap hari apa yang dia buat? Dia duduk menangis je. Setiap hari dia akan pergi ke tempat tu, ke tempat mana tempat berpisah dia dan anak dia dan juga suami dia tu, dekat dengan Tan'im. Setiap hari macam itulah dia duduk pergi. Dia pergi tengok, dia duduk menangis balik. Peristiwa ni disebutkan oleh para ulama berlaku selama 1 tahun. Macam tu dia buat. Setiap pagi dia akan pergi situ. Jadi dalam masa 1 tahun ni kan, jadi orang Bani dia ni, kabilah dia ni, kabilah Makhzum ni di Mekah ni, lama-lama ada orang mula kesian daripada dia. Jadi oleh kerana kesian pada dia, akhirnya orang pun beritahulah dia, kalau macam tu dia kata awak nak pergi ke Madinah, awak nak pergi tempat Muhammad, pergilah, kata tempat suami awak, pergilah. Tapi dia kata aku tak akan pergi, dia kata, sehinggalah kamu beri balik, kamu pergi cari anak aku di mana, disimpan anak aku tu. Jadi akhirnya carilah anak dia tu, jumpalah dengan keluarga suami dia. Jadi jumpalah anak dia. Jadi mereka pun serahlah anak dia tu kepada Ummu Salamah. Sekarang ni dia dan juga anak dia. Dia pun ambil seekor unta. Dia kata unta tu dia tak ceritalah daripada mana. Tapi dalam kitab-kitab sebut bahawa dia pun dapatlah unta seekor. Dia dengan anak dia kendong anak dia tu, dia bawa naik unta tu, tak tahu nak pergi ke mana. Nak pergi ke Madinah. Madinah ni 500 km, padang pasir. Tengah jalan tu macam-macam perampok ada. Kan kita baca nanti Abu Zar pun perampok juga. Tu salah seorang perampok tu banyak tengah jalan tu. Memang orang tak akan berjalan daripada Mekah ke Madinah tu, terutama kalau perempuan, seorang-seorang tak berjalan. Jadi dia dengan anak dia naik unta, nak pergi ke mana? Jadi dia pun berjalan. Tapi dia kata tak kira lah, aku nak pergi juga, nak tinggalkan. Sebab apa? Nabi SAW suruh berhijrah, nak pergi juga walaupun seorang-seorang. Kalau ikut hukumnya memang tak boleh lah, kita katakan adalah. Tapi kalau ikut keperluan pada masa tu memang sangat perlu. Dalam hukum, kalau ikut kita sekarang lah, hukum yang sekarang ini, pada zaman tu tak adalah hukum-hukum ni. Ni zaman Mekah lagi. Zaman sekarang ni
Nabi SAW kata la tusafirul mar'ah fawqa salasati ayyam illa ma'azi mahram. Kalau ikut hukum sekarang, hukum fiqh sekarang, tak boleh perempuan tak boleh bermusafir lebih daripada 2 marhalah, melainkan mesti kena ada mahram dia. Sebab apa? Sebab ulama-ulama banyaklah uraian masalah ni. Sekarang ni dia berjalan seorang-seorang dia. Berjalanlah dia sampai selepas daripada Tan'im. Dia kata Tan'im tu sekarang ni kira dekat lah dengan Mekah tu, macam dekat lah kalau kita naik bas pun biasanya dalam setengah jam boleh sampai biasanya, ataupun 20 minit macam tu boleh sampai. Tapi zaman dulu tu kira jauh, sebab Mekah pada masa tu kecil je. Jadi dia pun berjalan selepas daripada Tan'im, dia pun tiba-tiba dia pun berjumpa lah dengan seorang lelaki yang bernama Uthman bin Talhah nama dia. Uthman ni tengah berjalan daripada pasir tu, jadi tiba-tiba dia tengok unta, dia tengok seorang perempuan, dia tanyalah, ni siapa? Dia tanya, ni Ummu Salamah. Dia kata, ni siapa? Dalam awak kendong siapa tu? Awak bawa siapa? Dia kata, ni anak saya. Dia kata, anak aku nama dia Salamah. Awak nak pergi ke mana? Tanya. Dia kata, aku nak pergi ke Yasrib tu, ke Madinah lah, Yasrib lah pada masa tu nama dia. Nak pergi buat apa? Suami aku ada sana. Dia kata, kenapa kau nak? Dia pun ceritalah kisah-kisah ni kepada siapa ni? Uthman bin Talhah tadi. Uthman bin Talhah ni seorang musyrik dia ni seorang musyrik, dia tak beriman. Dia akhir tu, dia masuk Islam akhir dah. Selepas daripada dekat-dekat dengan Fathu Mekah, dekat pembukaan baru dia masuk Islam. Tapi pada masa ni dia seorang musyrik tapi seorang musyrik yang baik lah. Yang baik kita kata, dia musyrik tapi dia baik. Macam mana baik dia diceritakan oleh Ummu Salamah. Jadi dia kata kalau macam ni, dia kata, awak macam mana nak pergi ke ke Yasrib tu? Awak tahu Yasrib ni berapa jauh? 500 km. 500 km kita kalau daripada sini ni sampai ke 1000 tu. Jalan kaki pula, lepas tu padang pasir pula tau. Tak tahu ke mana awak ni bukan biasa jalan-jalan ni seorang-seorang perempuan ni. Jadi dia kata gini, dia kata, aku tolong hantar kau, kata. Dia macam hantar ke menteri je ni. Ni bukan hantar, ni hantar ke 1000 ni. Jadi dia pun kata, gini, dia kata, ni untuk aku tak apa, aku buat heret kau. Jadi dia kata, Ummu Salamah telah memuji ni Uthman bin Talhah ni. Kenapa? Kerana dia kata, dia langsung tak sentuh aku, dia langsung tak tengok aku, dia langsung tak ni aku. Dia kata, dia sangat-sangat baik. Dia duduk depan unta dia tu, unta aku, dia heret unta aku tu berjalan sampailah ke mana-mana tempat. Dia kata, dia akan berhenti, dia akan pergi berteduh pun teduh tak teduh sama dengan aku. Dia kata, maknanya dia letak aku sini, kemudian dia akan pergi tempat lain. Dia akan berteduh situ, bila dah cukup masa rehat, kemudian dia datang balik tempat aku, dia kejutkan unta, suruh naik unta, dibawa dengan aku. Macam tu lah perjalanan dia. Berapa lama sekarang ni? Perjalanan ialah 2 minggu 2 minggu macam tu dia buat setiap hari, dengan bawa bekalan, beri bekalan dan sebagainya. Sampailah dia kata, lepas daripada 2 minggu mereka berjalan, nampaklah kampung Quba. Quba ni mana dekat dengan Madinah tu. Bila sampai Quba tu, bila dulu kalau nak masuk ke Madinah tu, masuk ke Quba dulu. Sampai ke Quba tu, nampak bandar Quba pun, nampak kampung Quba tu, dia pun kata, pergilah, tu lah Madinah dia, itulah Yasrib. Awak pergilah, dia kata, aku nak balik dah. Dia nak balik semula, dia patah balik semula ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi maknanya perjalanan 15 hari tu, 14 hari tu hanya semata-mata nak hantar Ummu Salamah saja. Jadi akhirnya Ummu Salamah pun pergilah ni. Sebab itulah dalam hadis dia akan sebutlah Ummu Salamah ni isteri Nabi. Jadi dalam hadis dia akan sebutlah sebaik-baik lelaki ialah, itulah dia kata, Uthman bin Talhah tadi itu, yang mana diceritalah keadaan-keadaan cara-cara dia macam ni. Jadi selepas daripada itu dia pun berjumpa lah dengan suami dia. Perkara ni berlaku sebelum daripada peperangan Badar. Sebelum daripada peperangan Badar, lalu berlakulah peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, suami dia ni Abdullah bin Abdul Asad ni join bersama-sama dengan tentera Islam. Masya Allah kan, dia pun menang dan tak ada masalah tu kan. Lalu selepas daripada itu masuk tahun yang ketiga. Tahun yang ketiga berlakunya peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud ni, kita semua tahulah peperangan Uhud ni ialah peperangan yang mana mula-mula tu orang Islam tu kalah. Dia tak tahu kalah menang siapa sebenarnya. Sebab apa nak kata menang pun ya, nak kata kalah pun ya. Sebab mula-mula tu menang, lepas tu macam kalah. Tapi nak kata kalah pun tak juga, sebab orang kafir tu lari. Lari balik, cepat-cepat lari balik sebab dia takut. Jadi tapi yang dalam ni dalam kisah peperangan Uhud ni sangat ramai para sahabat. Dikatakan lebih daripada 70 orang sahabat cedera parah. Cedera parah ni kalau kita cedera ni luka sikit ke, benda penyek sikit nanti tangan ni tak. Ni jenis kalau cedera parah tu 80 kadang-kadang tu.
Ada seorang sahabat tu nama dia Nab bin Al-Haris. Dalam peperangan Uhud tu langsung tak nampak muka, tak nampak kepala, tak nampak apa, hancur lumat terus ni. Tinggal kuku je boleh kenal. Adik perempuan dia datang tengok kuku, ni adik aku, dia kata. Maknanya teruk sahabat macam tu. Ada yang 80 kena, termasuk yang kena teruk pada masa tu ialah ni suami kepada Ummu Salamah. Jadi Abdullah bin Abdul Asad tadi ni dia luka parah. Lepas tu dia bawa balik ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi duduklah dia dengan isteri dia berubat ni. Berapa bulan ni? Beberapa bulan berubat tak baik-baik. Sehinggalah dia kata dia pernah kata kepada isteri dia. Jadi isteri dia jaga dia pernah kata kepada isteri. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pernah berpesan, dia kata la tusibu ahadun musibatun fayastarji' inda zalika wa yaqul Allahumma indaka ihtasabtu musibati hazihi Allahumma akhlifni khairan minha illa a'tahu Allahu azza wa jal. Doa dia disebut ni hadis Nabi, sebutkan kepada isteri dia kata gini, dia kata tidak ada seorang pun yang akan terkena apa-apa musibah lalu dia pun yastarji' ni mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya kalau seorang tu kena apa-apa lalu dia kata macam tu, kemudian dia kata Allahumma indaka, ya Allah aku hanya mengadu kepada engkau sahaja apa yang terkena pada aku ni, ya Allah gantikanlah perkara yang lebih baik daripada apa yang aku kena ni. Maka Nabi kata Allah Ta'ala pasti akan memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada itu lagi yang dia kena tu. Jadi selepas daripada beberapa bulan ni cerita ni, dia sakit ni, maka Nabi satu hari tu Nabi datang ke rumah dia. Nabi nak melawat dia lah. Sampai ke pintu rumah dia tu, tiba-tiba dia pun syahid, dia mati. Mana menghembuskan nafas dia. Jadi pada masa itulah Nabi pun Nabi pun baca doa untuk dia. Allahumma ghfir li Abi Salamah warfa' darajatahu. Abi Salamah maknanya dia lah yang mati tu. Jadi tinggal sekarang ni isteri dia. Jadi isteri dia ni tinggal seorang diri, dia sedih lah selepas daripada Abi Edah semua tu. Lepas tu sahabat-sahabat semua tahulah. Sebab apa? Sebab dia ni di Madinah ni tak ada seorang pun. Dia hanya bersendirian. Bila suami dia mati, tinggal dia dengan anak kecil dia tu. Jadi anak dia tu baru berapa tahun lah, 3-4 tahun baru pada masa tu dia kata. Jadi dia pun sedih. Jadi tak ada orang nak jaga. Jadi tabiat zaman dulu kalau kita tengok dengar cerita bahawa kan sahabat-sahabat ni ramai kahwin lebih daripada satu, antara sebabnya ialah kerana nak tolong wanita-wanita ni, sebab ramai jadi janda pada masa tu. Sebab apa? Suami dah mati, macam ni lah ceritanya. Jadi Ummu Salamah ni bila suami dia mati, jadi tak ada orang nak tolong dia, tinggal seorang-seorang diri. Lalu apa yang berlaku pertama ialah Abu Bakar masuk meminang dia. Abu Bakar masuk meminang, tapi dia tolak. Dia kata tak nak. Abu Bakar tak nak. Lalu Abu Bakar tak jadi, Umar pula masuk nak tolong Ummu Salamah ni. Ummu Salamah ni adalah bukannya orang muda, dia ni orang tua. Dia ni dah tua dah umur dia ni. Jadi Umar pula masuk nak minang dia, nak kahwin. Dia talak juga. Lalu sekali tu Nabi pula masuk meminang dia. Jadi bila Nabi SAW meminang dia, apa dia kata kepada Nabi SAW? Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, inna fiyya khilalan salasah, dia kata, aku ni ada 3 masalah, dia kata, aku ni ada 3 kelemahan, dia kata. Apa kelemahan dia? Dia kata, yang pertama sekali ialah fa ana mar'atun syadidatul ghairah, dia kata, aku ni perempuan yang sangat kuat cemburu. Jadi kalau dia kata fa akhafu an tara minni syai'an, aku takut nanti kamu nanti tengok pada aku sesuatu benda yughdibukallah fayu'azibunallah. Jadi aku takut nanti yang menyebabkan engkau marah pada aku kerana aku jadi isteri kau, lalu menyebabkan aku ni cemburu, lalu kau marah pada aku, menyebabkan bila kau marah pada aku kena seksa, aku akan diazab oleh Allah SWT. Jadi aku takut, kata. Itu perkara pertama. Perkara kedua, dia kata wa ana mar'atun qad dakhaltu fis sin, aku ni dah tua, kata. Kemudian yang ketiga, wa ana mar'atun zatu iyal, aku ni ada anak, kata. Nanti maknanya kalau aku kahwin dengan kau ya Rasulullah, maknanya anak aku ni nanti akan terpaksalah kau kena belanja, kena nafkah semua sekali lah, gitu.
Jadi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, amma ma zakarti min ghairatiki fa inni ad'u Allah azza wa jal an yuzhibaha anki. Nombor satu, dia kata, Ummu Salamah kata, apa yang awak sebut tentang ghairah ni bahasa, kalau bahasa Melayu ni makna lain, ghairah makna Melayu lain, tapi ghairah dalam bahasa Arab makna cemburu, makna perempuan yang cemburu tu kan. Jadi dia kata, cemburu kamu ni, Nabi kata, cemburu kamu ni, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inni ad'u Allah azza wa jal an yuzhibaha anki, supaya hilang daripada engkau. Aku nak berdoa kepada Allah supaya rasa cemburu tu hilang daripada engkau. Tu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, dia kata, wa amma ma zakarti minas sinni, yang kamu sebut kamu ni tua dan sebagainya tu, faqat, dia kata, faqat asabani misl lazi asabaka, aku pun tua juga, Nabi kata. Perkara yang ketiga, wa amma ma zakarti minal ayal, yang kamu sebut family, anak-anak kamu ni, dia kata, aku, semua anak-anak kamu akan jadi anak-anak aku, dan aku akan tanggung semua tu. Tu kisah apa ni, kisah Ummu Salamah. Akhirnya dia pun berkahwin lah dengan Nabi. Jadi kita tengok sini, maknanya perkahwinan Nabi dengan dia tu bukanlah sebab kerana apa-apa kan, tapi kerana tengok kan, nak jaga dia, walaupun dia sebenarnya dah berumur dan sebagainya lah kan. Jadi dalam sejarah pun kita tahu bahawa Nabi SAW tidak kahwin. Semua isteri-isteri Nabi semua adalah janda-janda semua kan, bukannya anak dara lah kita kata. Okey, jadi setakat itulah saja insya-Allah cerita tentang Ummu Salamah kita pada malam ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jadi insya-Allah kita tangguhkan dengan baca sama macam membaca surah Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.